Hukum zakat. Zakat adalah fardu ain ke atas setiap orang Islam yang memenuhi syarat-syarat wajib. Hikmah zakat. Pertama, zakat mengagihkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada. Kedua, membersihkan dan menyuburkan harta pembayar zakat. Ketiga, mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT di kalangan golongan yang berada. Syarat wajib zakat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, milik sempurna. Yang keempat, cukup nisab. 5, cukup haul. Yang keenam, berkembang. Pertama, Islam. Pemilik harta mestilah seorang yang beragama Islam kerana zakat disyariatkan kepada orang Islam sahaja. Yang kedua, merdeka, iaitu bebas dari cengkaman penghambaan. Yang ketiga, milik sempurna, iaitu pemilikan harta tersebut hendaklah kepunyaan tersendiri. Selain itu, tidaklah tertakluk pada hak orang lain. Pemilik mampu mengendalikan harta tersebut secara bebas. Yang keempat, cukup nisab. Harta yang dimiliki hendaklah mencukupi nisab, iaitu paras minimum yang menentukan sama ada wajib atau tidak keluarkan zakat. 5, cukup haul, maksud telah berlalu 1 tahun ke atas harta yang dimiliki. Yang keenam, berkembang. Harta yang berpotensi untuk berkembang. Zakat hanya diwajibkan atas harta yang berkembang. Rukun zakat. Rukun zakat yang pertama adalah niat. Niat untuk menunaikan zakat fitrah harus dilandasi rasa ikhlas. Niat dilaksanakan ketika melakukan penyerahan zakat. Niat zakat fitrah adalah seperti berikut. Rukun kedua ialah terdapat muzaki, iaitu pemberi zakat. Muzaki adalah orang yang dikenai kewajipan membayar zakat. Kriteria muzaki menurut hadis adalah beragama Islam, merdeka, harta dimiliki secara sempurna, mencapai nisab dan telah haul. Rukun ketiga ialah terdapat mustahik, iaitu penerima zakat. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kriteria mustahik tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilenakkan hatinya iaitu mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Rukun zakat yang terakhir ialah ada harta yang dizakatkan. Dikutip dalam buku Fiqh Sunnah 2 oleh Said Sabiq, terdapat 9 harta benda yang wajib dizakati, iaitu zakat emas dan perak, zakat piutang, zakat uang kertas, cek dan sejenisnya, zakat perhiasan, zakat mas kawin, zakat hasil pertanian, zakat tabungan, zakat investasi, dan zakat barang temuan. Semua zakat tersebut memiliki nisabnya tersendiri. Tidak semua golongan umat Islam akan menerima hasil zakat ini. Antara golongan penerima zakat adalah fakir, seorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan atau menerima pendapatan dari sumber-sumber lain yang jumlahnya tidak sampai 50% daripada keperluan harian. Miskin, seseorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha yang hanya memenuhi sebahagian keperluan asasinya tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian. Amil, mereka yang terlibat secara langsung dengan institusi zakat sama ada individu atau organisasi bagi mengurus dan mentadbir hal ehwal zakat termasuk pembuatan, agihan, urusan kewangan dan sebagainya. Mu'alaf, mereka yang dijinakkan hatinya atau mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam tetapi belum kukuh Islamnya. Al-Rikab, memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan dan penaklukan sama ada dari segi cengkaman fizikal atau mental seperti cengkaman kejalihan dan terbelung bawah kawalan orang-orang tertentu. Al-Kharimin, golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syarak. Fi sabilillah, mana-mana orang atau pihak yang melibatkan diri dalam satu aktiviti atau aktiviti mereka mempertahankan dan mendakwahkan agama Islam serta kebajikannya. Seperti orang yang sedang menuju ke jalan yang menyampaikan kepada redha Allah SAW sama ada pada akidah ataupun perbuatan. Akhir sekali, Ibnu Sabil, mana-mana orang dalam perjalanan bagi maksud-maksud dan yang diluruskan oleh syarak dari mana-mana negeri atau negara yang memerlukan bantuan. Seperti musafir, iaitu orang yang bergerak atau pindah dari satu tempat atau daerah ke satu daerah yang lain. Zakat takaful. Zakat takaful ialah pemegang takaful keluarga perlu membayar zakat setiap tahun ke atas nilai simpanan atau pelaburan yang boleh dikeluarkan sahaja dengan bukannya jumlah wang yang akan diperolehi jika membatalkan polisi. Ini kerana hukum zakat untuk simpanan atau pelaburan dalam polisi takaful adalah sama hukum zakat untuk simpanan atau wang di institusi kewangan. Ini adalah kerana cash value boleh dikeluarkan tanpa perlu menunggu tempoh tamat kontrak dengan pihak takaful. Ini adalah kaedah taksiran bagi zakat takaful. Zakat wang simpanan. Zakat wang simpanan ialah wang yang disimpan di dalam akaun simpanan tetap, simpanan semasa serta lain-lain bentuk simpanan di bank atau mana-mana institusi kewangan diwajibkan zakat sekiranya memenuhi syarat-syaratnya.
Jumlah baki terakhir dalam tempoh setahun simpanan yang mencukupi nisab dan haulnya serta menyemai atau melebihi nisab yang bernilai 85 gram emas akan dikenakan zakat sebanyak 2.5%. Kaedah kiraan wang simpanan zakat. Bagi simpanan tetap, apabila sesuatu simpanan tetap itu telah genap setahun dan jumlahnya melebihi daripada faras nisab, maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak 2.5% daripada jumlah wang simpanan tersebut. Bagi simpanan biasa, ianya adalah dikira berdasarkan kepada jumlah baki pada hujung haul. Manakala bagi simpanan dalam satu akaun, jika sesuatu simpanan itu telah genap setahun dan pada hujung haul setelah ditolak faedah yang ada dalam tempoh tersebut adalah melebihi paras nisab, maka seseorang itu wajib untuk mengeluarkan zakat atas wang simpanan. Dan bagi simpanan dalam beberapa akaun, jika seseorang itu mempunyai beberapa akaun simpanan, maka baki pada hujung haul dari setiap akaun simpanan tersebut mestilah dicampurkan untuk mengira zakat, walaupun mungkin jika dikira satu-satu akaun, baki hujung haulnya tidak mencukupi nisab. Zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak ialah zakat yang dikenakan ke atas beberapa jenis logam berharga, iaitu emas dan perak. Kaedah kiraan zakat emas dan perak bagi emas perhiasan wanita, iaitu emas yang digunakan untuk perhiasan badan wanita, perkakasan atau perabot sama ada digunakan sekali sekala atau berterusan. Emas perhiasan wanita wajib dizakat apabila jumlah beratnya melebihi uruf. Seterusnya bagi emas bukan perhiasan, iaitu emas yang dimiliki bukan untuk tujuan perhiasan sama ada dalam bentuk mata wang, jongkong, tempah, barang kemas dan seumpamanya, ia dikenakan zakat sebanyak 2.5% daripada jumlah yang ada sekiranya kadar yang dimiliki itu sama atau melebihi nisabnya iaitu 85 gram. Ia tidak sama dengan emas perhiasan wanita, nisab emas yang tidak dipakai ialah sebanyak 85 gram. Seterusnya, emas bercagar. Emas yang digadai adalah milikan sempurna dan wajib dizakatkan setelah ditolak nilai pinjaman dan upah simpan. Dan akhir sekali ialah perak. Bagi logam perak, sama ada dipakai sebagai barang perhiasan ataupun tidak, iaitu disimpan sebagai perhiasan di rumah, maka pengiraannya adalah berdasarkan nilai barang perak tersebut. Nisab bagi perak adalah sebanyak 595 gram atau lebih.
Zakat perniagaan. Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada yang melibatkan barangan atau perkhidmatan. Zakat perniagaan merupakan suatu tanggungjawab yang wajib ditunaikan ke atas mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Hadis Nabi SAW yang bermaksud, Anas radhiyallahu meriwayatkan bahawa Abu Bakar menetapkan baginya apa yang difardukan oleh Rasulullah SAW, dan jika sesuatu harta berkongsi bercampur oleh dua orang, maka keduanya saling mengeluarkan zakat dengan adil. Pengiraan zakat perniagaan. Kaedah yang pertama. Kaedah kedua. Kaedah ketiga. Zakat fitrah. Zakat fitrah pada istilahnya ialah sedekah yang wajib dikeluarkan selepas berbuka untuk beraya dan selesainya Ramadan. Zakat fitrah juga untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin dan mencukupkan keperluan dan permintaannya pada hari raya 1 Syawal. Dalil zakat fitrah. Zakat fitrah berbeza dari zakat harta kerana ia merupakan kewajipan ke atas individu-individu, sedangkan zakat harta merupakan kewajipan kepada harta-harta yang dimiliki. Oleh sebab itu, tidak disyaratkan kepada zakat fitrah seperti apa yang disyaratkan di zakat harta, seperti nisab, haul dan sebagainya. Sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar yang bermaksud, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah 1 syah kurma atau 1 syah gandum pada hamba sahaya, orang yang merdeka, lelaki, perempuan, kanak-kanak dan orang dewasa dari kaum muslim. H.R. Bukhari. Ucapan Rasulullah SAW, kanak-kanak dan orang dewasa menunjukkan bahawa zakat fitrah itu wajib bagi anak kecil, diambil dari hartanya apabila ia memiliki harta lalu dikeluarkan oleh wali. Seperti halnya dalam zakat harta. Apabila ia tidak memiliki harta, maka zakat fitrahnya wajib orang yang memberikan nafkah kepadanya. Pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama. Kadar zakat fitrah. Asal kadar zakat fitrah adalah 1 syah gantang dan nilainya seperti yang dinyatakan oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islam wa Adillatuh, iaitu 2.71 kilogram. Dan di sisi mazhab Hanafi ialah 38 kilogram. Waktu membayar zakat fitrah. Waktu wajib, mazhab Syafi'i mengikut Azhar dan Hanbali berpendapat bahawa waktu wajib zakat fitrah bermula dengan tenggelamnya matahari pada hari akhir Ramadan, malam raya. Ia juga pendapat sebahagian mazhab Maliki. Waktu sunat, mazhab Syafi'i berpendapat sunat dikeluarkannya sebelum solat hari raya dan makruh mentakhirkannya sehingga selesai solat. Waktu haram, Al-Hasan bin Ziyad dari ulama Hanifi berpendapat waktu menunaikannya bersifat setempat dan terhad seperti hari kurban. Justru siapa yang menunaikannya selepas hari raya tanpa uzur, ia dianggap sebagai berdosa. Pendapat ini juga ada pada mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tetapi tetap wajib ditunaikan segera zakat fitrah dan pada waktu itu ia dikira sedekah. Sekiranya masih dilengahkan, maka ia akan tambahlah dosanya.